Jadi khauf dan raja' ni kata Imam Ghazali boleh kita miliki, insya-Allah usahakan. Mudah-mudahan Allah anugerah kita dua sifat tadi. Yang pertama dengan meneliti ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi tentang persoalan khauf dan raja' ini. Dengan kita mengulang-ulang, kita memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, membangkitkan semangat kita untuk bersifat dengan sifat raja' dan juga sifat khauf. Yang kedua, Imam Ghazali kata kita amat-amati muamalah Tuhan, macam mana Tuhan melayan hamba dia berkaitan dengan orang yang buat taat dan orang yang buat melakukan kesalahan. Maka dibawa datanglah tuan-tuan sekalian kepada kita, mula-mula cerita Jibril alaihissalam. Nabi kata satu hadis tu, aku melihat Jibril berkayut di batu kelambu Kaabah, menjerit, bertempik, wahai Tuanku, jangan kau ubah rupa aku, jangan kau ubah nama aku. Merujuk kepada Azazil, yang Allah ubah rupanya yang cantik jadi hudu. Namanya Azazil, jadi iblis. Seorang hamba Allah, makhluk Allah, nama malaikat, penghulu malaikat 80,000 tahun. Bila buat satu kesalahan, Allah laknat dia sampai hari kiamat, sampai bila-bila. Cerita ni menakutkan kita. Orang yang begitu hebat pun, bila buat dosa, buat salah, Allah Ta'ala laknat Tuhan berkat macam tu. Bagaimana kita yang banyak melakukan dosa. Cerita-cerita macam ni membawakan kita tuan-tuan sekalian segera bertaubat kembali kepada Allah. Kemudian cerita pula Nabi Adam, iaitu Nabi yang dicipta oleh Allah, makhluk yang pertama diletakkan di syurga. Langgar satu saja perintah Allah, dicampak ke muka bumi, menangis berpuluh-puluh tahun, kan, takut pada Allah Ta'ala. Kemudian cerita Nabi Nuh. Satu yang silap dia Nabi Nuh ni, bila tengok anaknya nak lemah, ya Allah, itu anak aku. Allah tegur Nabi Nuh, malu Nabi Nuh. Mencerita pula Bal'am bin Ba'ura, seorang wali Allah di kalangan Bani Israel yang doanya dimakbul oleh Allah, kemudian mati kufur. Cerita Nabi Daud dicerita pada hari itu. Cerita Nabi Yunus alaihissalam, kan, hingga ditelan oleh ikan. Kita cerita dah itu ni. Cerita-cerita ni menakutkan kita untuk buat kesilapan, buat kesalahan. Orang yang rapat dengan Tuhan pun macam tu. Bagaimana kita yang banyak dosa ni. Ni sambung lagi. Kemudian ia sebut akan nikmatnya. Walaupun Nabi Allah Yunus ni ditelan oleh ikan, bagaimana Allah Ta'ala memaafkan dia, mengampunkan dia, dan bangkitannya, nikmat Allah SWT, rahmat Allah kepada Nabi Yunus. Maka firman Allah SWT, laula an tadarakahu ni'matun, laula, kalaulah tidak, an tadarakahu ni'matun, dia tak dapat nikmat daripada aku, min rabbihi, daripada Tuhannya, lanubiza bil ara, nescaya dilontarkan Nabi Allah Yunus tu ke Ara. Ara ni mana padang pasir, padang tandus. Dalam konteks Nabi Yunus ni, Allah akan campak dia ke tengah pantai. Pantai yang makna kita kata yang luas, yakni padang atau pantai. Di tepi laut tu, wa huwa mazmum, dia akan kena cerca. Tapi dengan rahmat kasih sayang aku selamatkan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dia berteduh bawah labu, pokok labu daun yang besar tu. Itu dia. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita fikir macam ni, walaupun Allah murka, tapi kasih sayang Allah tu luas. Dalam satu sudut kita takut pada Tuhan, sudut yang lain kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut kat Tuhan sampai berputus asa daripada meminta ampun.
Jangan kita terlampau selesa, tak apa Tuhan ampun, hingga kita terlajak jauh. Macam kita bawa kereta lah, jangan terlampau takut sampai kereta tak boleh keluar pada garaj. Bila mai perasaan terlampau takut, kereta kita duduk dalam garaj, tak boleh keluar. Jangan pula terlampau berani. Bawa kereta tu sampai potong sana, potong sini. Berani sangat, accident lah. Jadi kita bawa kereta berhati-hati. Takut pun ada, berani pun ada. Jangan terlampau berani sampai langgar peraturan jalan raya. Jangan sampai takut sampai nak berjalan tak boleh. Sebab orang belakang pun marah. Jalan 10 km, orang nak cepat, orang marah juga. Jadi bersederhana dalam hidup atas muka bumi ini. Apabila kita terlampau takut, khauf, masuk rojak sikit. Bila terlampau rojak, masuk khauf sikit. Biar dia balance. Macam kita naik sampan, jangan berat sebelah. Silap-silap dia terbalik sampan tu, dia karam. Balance, bagi elok. Dalam hidup kita ni. Ya? Maknanya jikalau bahawa tidak mendapat akan dia nikmat daripada Tuhannya. Kalaulah tiada dengan nikmat Allah, rahmat Allah, nescaya dia lontar dengan arok, yakni padang pasir pantai tepi laut. Kalaulah sekiranya Allah tak rahmat kepada Nabi Yunus, dicampak tepi pantai itu aja. Tapi Allah Ta'ala letakkan dia di bawah, makna berteduh di bawah daun pokok labu kan, pokok labu. Ya, di tepi laut tu. Padahal ia kena cerca. Kalau Allah Ta'ala tidak dengan rahmat kasih sayangnya, maka Nabi Allah Yunus dicerca oleh orang. Itu dia. Itu cerita yang berlaku pada Nabi Yunus. Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Nuh, Bal'am bin Ba'ura. Ini orang hebat-hebat. Benda macam ni menakutkan kita. Maka tilik olehmu akan siasah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mensiasahkan, mentadbir, lakukan kepada hamba-hamba dia. Wahai miskin. Kita ni orang miskin yang berhajat kepada Allah. Perhati semua ni, cerita-cerita ni semua. Allah datangkan cerita dalam Quran, bukan cerita dongeng, cerita betul. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil iktibar wahai orang yang ada mata hati. Cerita pada nabi-nabi, cerita pada orang hebat-hebat semua ni menjadi iktibar kepada kita. Supaya kita menginsafi diri kita yang miskin, yang hina-dina ni. Kalau tidak dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita pun teruk dibuatnya. Dan demikianlah hingga bertali arus, berpanjangan kepada penghulu kita, Sayyidul Mursalin, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku juga insiden-insiden kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Allah tegur dia dalam Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Turun ayat tu. Bermasa mukalah kamu Muhammad bila datang orang buta. Siapa orang buta? Abdullah ibnu Maktum. Bila dia tanya Nabi, Nabi bermasa muka. Pada ketika itu Nabi melayan pembesar-pembesar Quraisy. Dengan harapan bila pembesar Quraisy ni masuk Islam, Islam boleh berkembang dengan cepat di Mekah. Itu harapan Nabi. Tengah Nabi duk bagi taklimat kepada pembesar Quraisy, datanglah orang buta, tegur Nabi, tanya soalan kat Nabi. Orang buta tu Abdullah ibnu Maktum. Maka Allah turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Telah bermasa mukalah kamu Muhammad bila datang orang buta. Ada orang yang tak faham ayat-ayat Quran ni. Allah jadikan insiden tu sebenarnya untuk kita ambil iktibar. Untuk kita ambil iktibar dalam kita menyampaikan dakwah. Jangan kita duk layan pembesar-pembesar saja, orang kaya saja. Hingga kita tak bagi perhatian pada orang buta, orang miskin.
Itu tujuan dia. Allah turun ayat tu untuk iktibar kita. Bukan kerana dosanya Nabi. Nabi tak buat dosa. Nabi maksum. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kan? Tak boleh kita bila menyampaikan Allah pilih masjid-masjid yang boleh bagi duit kita banyak. Masjid kampung-kampung tu bagi 2-30 ringgit, kita tak pergi terus. Jangan macam tu. Kan? Apa yang Allah nak bagi kat kita ni jauh lebih besar. Inna Allah malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta al-namlata fi hujriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ma'al limin nasi khair, kata Allah, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya hingga isi 7 petala langit dan isi ber-7 petala bumi, segala makhluk di langit dan makhluk di bumi, Allah Ta'ala, malaikatnya, seluruh penduduk langit dan bumi, hatta namlata fi hujriha, sehingga akan semut-semut di dalam lubang, sehingga akan ikan-ikan di dalam laut, wa hatta al-huta fil bahri, sehingga akan ikan di laut, la yusalluna ma'an limin nasil khair, berselawat kepada orang yang mengajar agama. Orang ajar agama ni Allah selawat, malaikat selawat, isi 7 petala langit berselawat, isi 7 petala bumi berselawat, hingga ikan dalam air berselawat, semut-semut dalam lubang, semua berselawat. Besar tuan-tuan balasan Allah Ta'ala kepada orang yang mengajar. Tiba-tiba dia pilih dunia. Apa bagi duit lebih, itu dia pilih. Tak betul tu. Apa yang berlaku kat Nabi untuk iktibar kepada kita ceritanya. Jangan kata Nabi buat dosa, Nabi tak buat dosa. Nabi tegur, Allah tegur Nabi kita SAW untuk menjadi pengajaran kepada kita. Ini cerita yang berlaku kat Nabi yang nak cerita ni. Berlaku pada Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul-rasul, yang terlebih mulia jadikan atasnya makhluk yang paling mulia, khairul anam, makhluk paling mulia, lebih mulia pada Jibril. Jibril ni penghulu malaikat, penghulu malaikat Jibril alaihissalam. Hebat-hebat Jibril, dia boleh sampai Sidratul Muntaha ya. Dia boleh sampai Sidratul Muntaha. Dia tak boleh naik atas lagi. Dia tak boleh sampai Mustawa, dia tak boleh sampai Hadratul Qudsi. Nabi tembus. Bukan setakat Sidratul Muntaha, naik atas lagi. Mustawa atas lagi. Hadratul Qudsi, dapat melihat wajah Allah Ta'ala. Tak ada makhluk tuan-tuan boleh melihat Allah ketika hidupnya, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun berlaku juga kat Nabi untuk jadi iktibar kepada kita. Bagaimana Allah sebut dalam Quran, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'malun innahu bima ta'maluna basir. Tetapkan olehmu mendirikan seperti barang yang kami suruh, dan mereka yang taubat serta kamu, dan jangan kamu melalukan had, bahwasanya ia subhanahu wa ta'ala dengan barang yang kamu kerjakan amat melihat. Fastaqim kama umirta, istiqamah Muhammad dengan apa yang aku perintahkan ke atas kamu. Wa man taba ma'aka, dan juga serta orang yang bertaubat bersama-sama dengan kamu. Jadi para sahabat dan kamu kena istiqamah dalam melaksanakan Islam. Wala tatghaw, jangan melampau. Melampau ni artinya meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah amat mengetahui dan amat melihat.
Sambung ayat tu, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan engkau cenderung hati wahai Muhammad kepada orang yang zalim, nanti kamu disambar di api neraka. Adakah Nabi nak kena neraka? Tak. Tapi itu makna kata ayat-ayat yang menakutkan Nabi. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Dan tidak ada lagi makna kata bagi kamu selain daripada Allah itu awliya, pembantu, penolong. Summala tunsarun, kemudian kamu tidak akan ditolong. Jangan cenderung hati kamu kepada tidak melaksanakan segala perintah Allah. Kita ni tuan-tuan, bila kita buat salah, kita berdosa, cenderung hati tak berdosa lagi. Tuan-tuan teringin nak berjudi, tapi tuan-tuan tak berjudi. Ingin tu tak berdosa. Tuan-tuan teringin berzina, tuan-tuan belum berzina, maka ingin tu tak dikira dosa. Tapi Nabi-Nabi cenderung hati tu pun dah tak boleh. Yang kata Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni cenderung pun tak boleh. Bagi kita kalau cenderung tak apa lagi, jangan buat. Kalau buat baru malaikat tulis. Jadi kalau ada sikit kecenderungan, itu dikira dah tak betul dah. Itu dia. Jadi apa yang Allah lakukan pada Nabi Muhammad SAW ini, tuan-tuan memberi amaran kepada kita. Kita jangan cenderung benda-benda yang tak elok. Sikit pun tak boleh. Sikit pun tak boleh. Itu dia. Bila turun ayat ni, surah Hud tuan-tuan, hingga Nabi kata, rambut aku beruban. Dengan sebab ayat ni, teguran Allah Ta'ala ni. Punya takutnya Nabi SAW. Tetapkan olehmu mendirikan seperti barang yang kami suruh, dan mereka yang taubat serta kamu, dan jangan kamu melalukan had, bahwasanya ia Subhanahu wa ta'ala dengan barang yang kamu kerjakan amat melihat. Hingga adalah Nabi SAW bersabda, telah mengubankan daku surah Hud dan saudaranya. Surah ini menjadikan aku beruban. Punya takutnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Kata Qil, yang dikendaki sabda Nabi itu akan ayat ini, yang kata saudara Hud. Surah Hud ni ada surah saudara dia. Macam kita lah, ada adik-beradik kan. Surah pun ada adik-beradik. Kata Khil, dikenaki sabda Nabi itu yang kata surah Hud dan saudaranya ini yang menyebabkan Nabi takut hingga beruban rambut dia. Dan yang seumpamanya dalam Quran, firman Allah Ta'ala, wastaghfir li zambika, hingga dikurnia Allah atasnya dengan ampun. Wastaghfir li zambika, dan istighfarlah, minta ampunlah bagi dosa kamu wahai Muhammad. Jadi dua-dua surah ni menyebabkan kata Nabi uban, keluar ubanku, rambut aku jadi beruban, punya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga bahawa dikurnia Allah atasnya keampunan seperti firman Allah Ta'ala, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, dan kami buangkan daripada Muhammad dosa kamu yang memberatkan belakang kamu. Bukan dosa, Nabi tak berdosa, tapi cenderung hati ataupun terpesong sikit hati, ini bagi Nabi-Nabi dah satu dosa. Hingga Allah kata, wa wada'na anka wizrak, aku ampunkan, aku buang wahai Muhammad daripadamu dosa-dosa kamu. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan belakang kamu wahai Muhammad. Dan lagi firman-Nya lagi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, diampun Allah bagimu akan dosa yang telah terdahulu daripada dosamu dan barang yang terkemudian. Kalaulah Nabi ada dosa yang terdahulu atau yang terkemudian, nescaya aku ampun, kata Allah Ta'ala.
liyaghfira lakallah, nescaya diampun oleh Allah ma taqaddama min zambik, akan dosamu yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan dosamu yang kemudian. Punya takut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada demikian itu sembahyang malam hingga bengkak dua kakinya. Dengan turun teguran-teguran daripada Allah Ta'ala ni, Nabi mendirikan sembahyang semalam-malaman hingga bengkak dua kaki Nabi. Punya takut Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dosa pun, cenderung hati sikit pun tak boleh. Dikira melakukan dosa. Punya takut Nabi sampai rambut beruban, sampai mendirikan sembahyang semalam-malaman hingga bengkak Nabi. Itu manusia yang paling mulia, kekasih Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ni yang banyak dosa, tak teringin ke nak bertaubat? Membiarkan agama Allah diputak belit, dihina sebab bermacam-macam penghinaan. Saya cakap betul-betul tuan-tuan, saya tak pernah terfikir dalam pemikiran saya tuan-tuan, satu hari Malaysia akan menjadikan tulang babi, sup tulang babi sebagai makanan ataupun jamuan negara. Saya tak pernah terfikir tuan. Rupanya ni dah berlaku di hadapan kita. Salah-salah siapa? Kita patut rasa bersalah. Kerana kita umat Islam tak bersatulah. Kita memberi ruang pada orang kafir menguasai negara kita. Hingga akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku di hadapan kita yang tak pernah terfikir. Ini negara Islam, Islam agama persekutuan, tercatat dalam perlembagaan. Bila sebut makanan warisan, makanan orang Melayu pula. Sebab orang Melayu pewaris tanah air ni. Macam mana sup tulang babi tuan-tuan boleh jadi makanan negara, makanan resmi negara? Jadi pembesar-pembesar luar main melawat Malaysia, itulah hidangan dia. Dah resmi. Kita patut rasa bersalah. Kerana kita meninggalkan perpaduan, kita berkelahi sama sendiri. Orang tuan-tuan kata alu dengan antan bergaduh, yang kenyangnya ayam. Kalau tuan-tuan kita tak masih lagi, tak ambil pusing, tak ambil berat, tunggulah tuan-tuan. Tak mustahil tuan-tuan sekalian, anak-anak kita akan jadi merempat di tanah airnya sendiri. Tunggulah. Tuan-tuan tunggu. Kalau umat tuan-tuan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedaklah tuan-tuan, cukup-cukuplah bergaduh sama sendiri, cukuplah. Ni bulan Ramadan, sama-sama kita puasa. Tak ada hang puasa, orang ni tak puasa. Bila tarawih, sama-sama belakang imam. Imam yang satu, kiblat yang satu. Sama-sama baca Quran yang satu. Pasal apa kita nak bergaduh? Pasal apa kita nak berkelahi? Lupakah pesanan Allah dalam Al-Quran, yang Quran diturunkan malam-malam Ramadan? Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan berbantah, jangan berkelahi, akan hilang kekuatan kamu. Kamu akan lemah. Cukup-cukuplah, sudah-sudahlah. Pentingkan diri sendiri, tunggu. Ini amaran-amaran daripada Allah. Kalau amaran Allah kita tak ambil perhatian tuan-tuan, tunggulah. Allah akan turun bala ke atas kita. Ni tuan-tuan yang sedang berlaku depan mata. Saya tak pernah terfikirlah tuan-tuan, sup tulang babi akan jadi makanan negara. Dahsyat ingat umi. Mahkamah Syariah boleh dibatalkan undang-undang dia. Saya pun tak tahu nak jadi apa dah kita ni. Ambil kesempatan bulan Ramadan untuk kita memupuk kasih sayang, perpaduan sama kita. Orang tua kata bersatu teguh, bercerai roboh. Kesian datuk nenek kita di Sungai Manik tuan-tuan, bermati-matian pertahankan tanah air. Kesian. Jangan macam tu. Kan? Balik kita. Wa'tasimu bi'ablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan syariat Allah. Jangan kamu bercerai-berai.
Mari kita rasa tanggungjawab bersama untuk menegakkan Islam ni. Bukan terletak di bau ustaz-ustaz saja. Kita semua bertanggungjawab. Tak kira kita siapa. Kita lawyer ke, kita jutawan ke, kita orang miskin ke, kita ustaz ke, kita orang biasa ke. Semua bertanggungjawab memikul amanah, mendaulatkan Islam di tanah air kita ni. Janganlah tuan-tuan. Kalau kita abai, kita lalai habis. Habis kita tuan-tuan. Nanti kita mana tuan-tuan, kita tak ada negara. Tunggulah. Singapura tu dekat dengan kita nampak. Asalnya termasuk milik orang Melayu. Tapi Singapura sekarang. Itu amaran-amaran daripada Allah untuk kita berhati-hati dalam hidup ni. Takut bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala tegur Nabi kita. Hingga Nabi menyebabkan semayang berbengkak kaki-kaki. Maka dikatakan baginya kepada Nabi, adakah perbuat ini? Dia kata, perbuat itu ya Rasul. Dan saya telah mengampunkan. Makna dan saya telah mengampunkan Allah bagimu barang yang telah terdahulu dan daripada dosamu barang yang kemudian. Ditanya tuan-tuan sekalian oleh Aisyah, akan ya Rasulullah, nak buat ibadat apa ni sampai bengkak-bengkak ke kaki sepanjang-panjang malam beribadat? Bukankah kiranya kamu ada dosa? Allah bersedia mengampunkan dosamu yang terdahulu dan dosamu yang terkemudian. Kenapa kamu buat ibadat macam ni punya banyak? Maka sabdanya, adakah tiadakah aku hamba-Mu yang bersyukur? Bukankah kau ni abdan syakura? Aku ni hamba yang bersyukur. Jadi nikmat Allah terlampau banyak ke atasku. Tak mampu aku nak syukur. Jadi beribadat Nabi sebagai hambanya yang bersyukur. Abdan syakura. Kita sebagai hamba Allah yang banyak mengecap nikmat daripada Allah, banyak-banyakkanlah ibadat kita. Terutama di malam-malam Ramadan. Ambil kesempatan tuan-tuan. Anugerah daripada Allah kepada kita. Ini nikmat Allah. Allah tak bagi kepada umat lain. Ramadan ni cuma untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Taala mulakan ayat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajib kamu berpuasa. Allah cuma fardukan puasa ni untuk orang beriman. Allah cuma terima puasa ni daripada orang beriman. Mari kita anggap Ramadan, puasa ini anugerah Allah. Bukan bebanan daripada Allah, dan anugerah Allah. Dengan kasih dan rahmat, kasih sayang Allah. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau umat aku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, dia mau semua bulan ni Ramadan ke semua. Tuan-tuan sebutlah apa saja kebaikan. Semuanya ada dalam bulan Ramadan yang penuh barakah. Nabi pun berdoa sejak bulan Rejab hari tu ni. Balighna Ramadan. Sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Mari kita sambut Ramadan, kedatangan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Dengan penuh persiapan. Nak mendirikan ibadat sehebat-hebat yang boleh. Saya pesan pada tuan-tuan muslimin muslimat, bangun bersahur, jangan sahur saja. Bangun dengan tahajudnya sekali. Jangan bangun bersahur tanpa tahajud. Rugi tuan-tuan. Waktu-waktu bersahur tu, itulah waktu yang cukup hebat. Waktu Allah turun ke dunia. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya. Turunlah Allah ke langit dunia ni hingga 1/3 akhir malam. 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi itu tuan-tuan. Allah turun ke dunia ni. Maksud Allah turun, pintu rahmat Allah, pintu langit, pintu rahmat terbuka luas. Mencurah-curah rahmat tu turun. Allah tuangkan rahmatnya ke bumi ketika itu. Fayaqulu, dan Allah berfirman.
Man yad'uni fastajabu lahu. Siapa nak berdoa, berdoa, aku nak makbulkan doa dia. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa nak minta, minta aku nak bagi. Wa man yastaghfiruni fa'astaghfir lahu. Siapa nak minta ampun, minta ampun, aku nak ampun dosa dia. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, hamba-Ku yang beribadat tengah malam itu, bila mereka bertanya kamu tentang diriku, kamu jawab fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku perkenankan doa ketika mereka berdoa. Bangunlah tuan-tuan. Bersama dengan isteri, dia bangun nak bersahur, gerak kita sama. Tuan-tuan bangun ke 4:30 pagi. Tanazzalul malaikatu waruh. Turun malaikat ruh ketika itu tuan. Malaikat Jibril turun. Para malaikat turun untuk menyantuni kita. Bangunlah beribadat. Minta doa Tuhan, biar Allah selamatkan tanah air kita. Umat Islam di tanah air kita ni. Allah selamatkan sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Doa tuan-tuan ketika itu cukup mustajab. Cukup mustajab tuan-tuan. Sebab tu saya pesan terutama pada muslimat. Bila bangkit pukul 4:30 pagi tu jangan beradun. Orang sini panggil apa? Orang belah utara panggil beradun. Tahu beradun? Kira nak masak tak habis-habis. Nak iris bawang lah, iris cabai lah, nak tumbuk cabai Melaka lah. Tak payahlah. Rengkeh-rengkeh ya. Panas-panas gulai semalam tadi tak habis tu bagi panas sudah. Sayur-sayur tu bagi panas sudah. Tapi nasi kena nasi barulah. Kita tua-tua ni makan nasi semalam, dia tak boleh lepas. Tengok tak lepas. Persiapan kita tiap-tiap rumah kena ada rice cooker. Ada rice cooker. Periuk nasi elektrik. Ada? Ada kan? Bangkit tengah malam muslimat pukul 4:30. Bangun tu panas-panas apa yang patut. Lepas tu ambil berai, basuh berai, bolam periuk, buah air. Tutup elok-elok, petik Swiss. Swiss ada 2 tau. Satu Swiss kat dinding, satu Swiss kat periuk. Petik dua-dua. Jangan tak petik satu tak jadi. Nasi tak masak. Ada makcik tu malam tu lepas saya kuliah dia jumpa saya. Betul lah Ustaz. Saya malam tadi tak bersahur, dia kata. Tak petik Swiss. Tak petik Swiss yang kat periuk tu. Petik dua-dua. Dah habis semua clear, kita tengok okey. Ambil uduk semayang. Innana syi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, kata Allah. Sesungguhnya kamu beribadat di waktu malam. Kamu semayang di waktu malam. Kamu semayang tahajud itu, hati kamu lebih kuat, lebih tenang, lebih tentera, lebih tumpu, lebih khusyuk kepada Allah Ta'ala. Wa aqwamu qila, bacaan kamu lebih teratur, lebih cantik, lebih elok. Tuhan kata innana syi'atal laili ya asyad wat'an wa aqwamu qila. Mayanglah tuan-tuan. Kalau masa ada lebih, buat sunat tasbih. Jangan tinggal sunat tasbih tuan-tuan. Sebab Nabi pesan kat Cina Abbas, ba'daraku semayanglah sunat tasbih. Kalau ada dosamu macam buih di laut, nescaya diampun oleh Allah Ta'ala. Semayanglah tiap-tiap malam kalau boleh. Tak mampu tiap-tiap Jumaat atau tiap-tiap minggu. Satu dah lah, tak payahlah. Setahun sekali, sebulan sekali tak payahlah. Paling tidak tiap-tiap malam Jumaat kita buat sunat tasbih. Saya cerita kan bulan lepas. Ada cerita? Oh, tak cerita lagi sunat tasbih. Sunat tasbih ni tuan-tuan, tuan-tuan tak payahlah buat berjamaah. Sebab sunat tasbih tak ada semayang jemaah, dia semayang seorang-seorang. Berjamaah ni tuan-tuan cuma kita
Nak latih dia. Buat 4 rakaat. Sunat tasbih malam-malam 4 rakaat. 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Cara yang paling mudah ikut jalan ulama sufi buat. Usalli sunat tasbih rakataini lillahi ta'ala. Saja aku tanya sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Boleh? Lepas tu tuan-tuan baca doa iftitah. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira tanpa habis. Jangan Allahu Akbar kabira tuan-tuan. Ra jangan matikan. Ra tak mati. Dia hidup baris doma, baris depan. Bacanya Allahu Akbaru kabira. Baca sampai habis. Habis doa iftitah, tuan-tuan baca tasbih 15 kali. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali. Boleh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali. Lepas tu tuan-tuan baca Fatihah. Baca surah. Surah apa nak baca? Ikut suka kita. Asalkan turun ke bawah, jangan naik ke atas. Tuan-tuan nak baca qul ya, qul wallah. Qul ya dulu rakaat pertama. Rakaat kedua baru qul wallah. Jangan qul wallah dulu, qul ya kemudian, itu tak kena. Tuan-tuan nak baca qul a'udzu birabbil falaq dulu. Qul a'udzu birabbin nas kemudian. Jangan qul a'udzu birabbin nas dulu. Falaq kemudian, tak mau. Itu turun naik ke atas, tak mau, turun ke bawah. Baca Fatihah, baca surah. Habis surah, baca lagi tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Dah berapa? 25. Habis itu rukuklah. Allahu akbar. Doa rukuk tasbih macam biasa, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Lepas tu tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Masa rukuk jadi berapa? 35. Sami Allahu liman hamidah. Habis i'tidal tu kita baca lagi 10 kali. 45. Lepas tu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kita baca tasbih 10 lagi. Berapa dah? 55. 55 lah. 55. Lepas tu tuan-tuan duduk antara dua sujud. Allahu akbar, duduk antara dua sujud. 10 tasbih lagi. Dah jadi 65. Tuan-tuan sujud lagi sekali. 10 kali lagi tasbih. Jadi 75. Habis tasbih, Allahu akbar, berdiri betul. Sebelum baca Fatihah, macam tadi juga 15. Lepas surah, macam tadi juga 10. Sopa tadi? Rokok 10. I'tidal 10. Sujud 10. Antara dua sujud 10. Sujud lagi sekali 10. Lagi sekali 75. Rakaat pertama 75 tasbih. Rakaat kedua pun 75. Jumlahnya 150. Lepas sujud, duduk tayak akhir. Tak ada tasbih dah. Tayak akhir tak ada tasbih. Terus baca. Mana kata apa kita baca tasyahud, tahiyat. Bagi salam. Buat lagi 2 kali macam tu juga. Itulah sunat tasbih. Duk ada 300 kali tasbih. Mula-mula berayang hidung tapi lama-lama tuan-tuan ketagih. Kalau Ramadan tuan-tuan buat, tuan-tuan tak tinggal setiap malam, mai hujung-hujung Ramadan, tuan-tuan menangis. Sayang ni Ramadan nak pergi ni. Pasal apa? Bulan Ramadan setan kena tambat tuan-tuan. Setan kena ikat. Maksud setan kena ikat, setan tak ada power
untuk ganggu kita beribadat. Mudah kita nak buat sunat tasbih. Bulan lain payah. Satu lagi duk ganggu kita, nafsu kita. Macam mana kita nak tekan nafsu? Jangan diganggu kita. Tuan-tuan, kurangkan makan. Buka puasa, makan macam biasa. Jangan makan terlalu banyak. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. La tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab. Jangan matikan hati kamu dengan banyak makan, banyak minum. Tuan-tuan nak makan laksa boleh pergi pasar malam, pasar Ramadan. Beli RM2. Ini beli sekilo. Laksa sekilo. Air kelapa 1 jam. Dia tunda air kelapa sejak habis jadi ulak sawah. Tak boleh nak buat ibadat. Kuncinya siang Ramadan ni tuan-tuan jaga mata, jangan tengok benda tak elok, jaga telinga, jangan dengar benda pelik-pelik. Jaga lidah, jangan bercakap benda-benda mengarut. Tuan-tuan banyakkan main masjid, sembahyang berjemaah jangan tinggal. Banyakkan dampingi Quran. Buka puasa, pertama pastikan makanan tuan-tuan makan tu makanan halal. Itu pertama. Karena Allah kata kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makan yang halal, kamu boleh buat amal soleh. Tuan-tuan nak mendirikan malam, pastikan buka puasa dengan makanan halal. Satu. Yang kedua, jangan makan banyak. Makan macam biasa saja. Macam duk makan selalu. Jangan balas dendam. Tahu balas dendam? Aku tak makan roti canai pagi tadi 2 ketui. Tengah hari nasi 2 pinggan. Petang laksa. Campur-campur 5 kilo punya makanan. Makan 5 kilo habis lah. Tak boleh buat ibadat. Tu yang kunci dia tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dianugerah oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk mendirikan malam insya-Allah. Jangan lepas peluang ni tuan-tuan. Pasal saya tengok depan saya ni 3 selenda yang ni. Tahu 3 selenda. Kalau main bola sepak dia panggil injury time. Tahu injury time? Masa kecederaan. Main bola separuh masa 45 minit. Separuh masa lagi pun 45 minit. Jumlah tempoh dia 1 jam setengah. Sekarang masa dah 1 jam setengah lebih. Tapi permainan masih diteruskan. Itu namanya masa kecederaan. Injury time. Bila masuk masa kecederaan, referee duduk tengok jam ni. Mulut dia ada whistle. Tunggu masa nak pring. Saya 72 tahun. Nabi mati 63. Lebih-lebih ni injury time. Saya duduk bimbang. Malaikat nak perit ni. Buat dia bubur whistle kat mulut. Dia perit habis kita. Manalah tahu takut-takut Ramadan ni Ramadan terakhir untuk kita. Jadi kita cuba sedaya upaya minta tolong Allah Ta'ala. Aku nak hidupkan malam, tiap-tiap malam Ramadan ni. Dengan beribadat, qiyamul lail, istighfar, berdoa, wirid, Quran, zikir. Kalau tiap-tiap malam tuan-tuan bangun, satu malam Allah janji pada tuan-tuan, Lailatul Qadri khairun min alfisyahr. Akan terkena satu malam. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfisyahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau tuan-tuan ibadat malam tu, berarti tuan-tuan beribadat lebih pada 1000 bulan malam tu. 83 tahun tuan-tuan. Ini peluang yang Allah tak bagi pada umat lain, melainkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tuan-tuan, kita kena sungguh-sungguh. Sebab orang yang bersungguh-sungguh ni Allah tolong. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjuk jalan dekat dia. Tuhan akan bantu kalau kita bersungguh-sungguh. Jadi mula daripada
kalau boleh mula pada malam ni. Kita biasakan diri kita bangun malam. Mulakan sekarang ni. Kalau mula-mula tuan-tuan payah sikit. Tapi kalau seminggu tuan-tuan paksa diri tuan-tuan, lepas tu dia akan senang. Kemuncaknya insya-Allah Allah campak kemanisan, kesedapan ibadat di hati kita. Kalau tuan-tuan tak rasa manis juga, mungkin ada something wrong. Seorang murid dia tanya tok guru dia. Tok guru dia nama Abdullah bin Khusyairi. Tok guru, saya ni sembahyang tak khusyuk pun. Tak rasa manis, tak rasa lazat. Apa kata tok guru dia? Kamu dah masukkan dunia dalam hatimu. Kalau kita ibadat dengan ikhlas, insya-Allah Tuhan bagi rasa manis dan sedap dan lazat. Tapi kalau kita ibadat bukan kerana Allah dengan tujuan dunia, tujuan lain, bila kamu ibadat dengan tujuan dunia, kamu dah masukkan sekor anak setan dalam hati kamu. Bila kamu masukkan sekor anak setan dalam hati kamu, mak pak dia duk main round malam-malam. Mak dia main tengok ziarah anak dia. Kawan saya tuan-tuan nama Hashim Gayung, dia guru gayung, silat gayung. Di Sik Kedah, Kampung Betung. Di Sik. Saya rapat dengan dia, baik dengan dia. Dia cerita kat saya, ustaz, satu malam balik pada kuliah lepas Isyak, sebelum sampai rumah, saya tengok ada seekor anak harimau. Besar anak kucing tu. Besar kucing tu. Mak dia tertinggal. Mak harimau tertinggal anak harimau. Saya ambil anak harimau tu, sebuh bawah sekap tau, sekap ayam. Buh dalam sekap. Buh anak harimau bawah rumah. Malam-malam dia kata, ustaz, mak dia mari. Kita dah kurung anak harimau, mak harimau main ziarah. Baik itulah kita tuan-tuan, bila kita buat ibadat bukan kerana Allah, tujuan lain, sampai bila kita takkan dapat kemanisan, kesedapan, kelazatan dalam ibadat. Tapi kalau tuan-tuan buat ibadat dengan ikhlas, mula-mula payah tuan-tuan, betul. Tapi Allah kata, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lepas payah senang. Lepas payah senang, kata Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan di hujung-hujung Ramadan Allah Ta'ala campak kepada kita kemanisan, kelazatan beribadat, mendirikan malam itu. Mudah-mudahan masa itu tuan-tuan di hujung-hujung Ramadan, tuan-tuan akan menangis, rindukan Ramadan. Apakah tahun depan aku berjumpa semula dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sayang dengan Ramadan yang penuh berkat ini. Saya nak buat kesimpulan. Pada malam ni, tuan-tuan sekalian, kita akan didatangi oleh seorang tetamu yang istimewa. Tak sampai seminggu lagi, tuan-tuan. 3-4 hari, 4-5 hari akan datang ni, tetamu istimewa ni akan datang ke rumah kita. Tetamu ni nama Ramadan. Dia ni orang istimewa. Dia datang ke rumah kita, tuan-tuan, dibawa hadiah yang hebat-hebat. Hadiah yang tuan-tuan suka. Tuan-tuan suka apa? Handphone. Dia bawa handphone yang paling mahal. Nama apa? iPhone. Dia bawa iPhone. Bukan untuk kita seorang. Anak-anak kita, isteri kita, semua dia bagi iPhone seorang satu. Apa lagi dia bawa? Dia bawa jam tangan mahal-mahal, tuan. Dia bawa apa lagi? Barang-barang kemas, rantai, gelang, subang, semua dia bawa untuk hadiah kepada isteri kita. Dia bawa lagi, tuan-tuan sekalian, kain pelekat gajah duduk yang mahal tu, bukan yang RM20 tu. Kain batik untuk isteri kita. Musangking lagi ada. Macam-macam dia bawa. Tetamu ni tuan-tuan kena layan. Dia tetamu istimewa, namanya Ramadan. Dia datang, tuan-tuan, bukan seorang diri. Dia datang, tuan-tuan, bersama anak dia dan cucu-cucu dia. Anak yang sulung nama dia Siam.
Anak nombor dia, tuan-tuan, yang kedua nama iftar. Anak nombor 3 nama sahur. Cucu dia nama tarawih. Cucu seorang lagi nama tadarus. Cucu seorang lagi nama witir. Ini semua cucu-cucu dia. Dia duduk rumah kita tak lama, tuan-tuan. Sebulan dia. Tuan-tuan kena layan, tuan-tuan, dengan Ramadan ni. Kalau tuan-tuan tak layan, nanti dia merajuk. Macam mana dia merajuk? Masuk waktu dia pergi berjemaah. Tuan-tuan tak pergi. Tuan-tuan biar dia seorang-seorang pergi masjid. Nanti dia merajuk. Dia puasa. Tuan-tuan tak puasa. Takut dia merajuk, tuan-tuan. Dia tadarus. Kita tak tadarus. Dia qiyamul lail, kita tak qiyamul lail. Dia balik rugi, tuan. Layanlah tetamu Ramadan yang istimewa ni, tuan-tuan. Bukan lama pun, 30 hari. Cukup 30 hari Ramadan, dia akan balik. Dia akan meninggalkan kita, tuan-tuan. Dia tiket nak balik pun, dia dah tempah siap. Saya tengok tiket dia, tuan-tuan. Dia nak balik tu, setiap tarikh. Dia akan balik 1 Syawal. Dan nama flight yang dia akan naik tu Aidul Air. Nama pesawat tu Aidul Air. Tu dia. Layan bagi elok, tuan-tuan. Jangan bagi dia merajuk. Faham bukan ni? InsyaAllah tuan-tuan faham. Jangan lupa doa untuk ibu bapa kita. Mereka, tuan-tuan sekalian, berada di alam barzakh. Amat mengharapkan bantuan kita di darat ni. Doa untuk tuan-tuan, jangan lupa doa sama untuk ibu dan bapa kita. Tuan-tuan baca Quran, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan aku ini kepada kedua ibu bapa aku. Keluarga-keluarga terapat dengan kita. Mereka ibaratkan orang lemah di lautan. Terkapai-kapai minta bantuan. Bantulah mereka, tuan-tuan, dengan berdoa untuk mereka semua. Jangan lupa sahabat-sahabat kita di Palestin. Tuan-tuan, bila tuan-tuan makan berbuka puasa, tuan-tuan kena bayangkan dengan apa mereka berbuka puasa. Tuan-tuan berbuka puasa bersama sanak saudara, anak isteri. Dia buka puasa tak tahu dengan siapa. Mereka tak sempat nak berbuka puasa bersama isteri. Mereka setiap bersiaga berdepan dengan Yahudi laknatullah itu. Doalah untuk mereka, tuan-tuan. Kita nak pergi berperang, kita tak mampu. Cuma doa saja yang boleh kita, makna kata, hamburkan untuk mereka. Jadi Allah berjanji bulan Ramadan ni bulan Allah makbulkan doa. Tuan-tuan, doalah sungguh-sungguh untuk kemenangan sahabat kita di bumi Palestin. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa, tuan-tuan. Mudah-mudahan, makna kata, sahabat kita di Palestin diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut makna Ramadan Karim. Bila tuan-tuan jumpa sahabat-sahabat tuan-tuan, tuan-tuan raikan Ramadan Karim. Jadikan budaya Ramadan Karim. Inilah makna kata sebutan para sahabat bila mereka berjumpa antara satu sama lain ketika menyambut Ramadan yang penuh keberkatan, insya-Allah. Dan akhir sekali, budayakan hidup ukhuwah Islamiah. Kasih sayang sesama kita. Tengok-tengok sama jiran-jiran kita. Mungkin kita berbuka puasa sedap, mungkin mereka tak ada apa nak makan buka puasa. Ringan-ringankan tangan, insya-Allah, membantu mereka, insya-Allah. Budaya yang baik, saya masih ingat saya kecil-kecil dulu, bila waktu petang hampir-hampir buka puasa, kita hantar makanan berbuka puasa kepada jiran-jiran kita di sebelah rumah kita. Ini budaya yang cukup bagus untuk mengikat persaudaraan Islam. Kita masak bagi lebih. Kalau kita masak mi, masak bihun, masak bagi lebih tak apa. Yang lebih tu kita hantar jiran-jiran kita sebelah. InsyaAllah dengan cara ni akan mengikat tali ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam sesama kita. Kata orang tua-tua, bersatu teguh, bercerai rukun. InsyaAllah. Mudah-mudahan Ramadan jadi pemangkin untuk menyatukan umat Islam
di seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Sekadar itu saja kot yang mampu, yang makna kata saya sampaikan malam ni, mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin.